billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awalul kalam nashkurullah azza wa jalla ala ni'matil iman wa islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kalinya dan selama-lamanya mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat lagi kita bersama-sama berjumpa pada hari ini, dapat lagi kita sama-sama luangkan masa pada hari ini untuk kita kongsikan, untuk saya kongsikan sedikit ilmu insya-Allah sama-sama untuk kita praktiskan dalam hidup kita. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita sangat mengharapkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tak ada satu orang pun dekat atas muka bumi Allah ni yang dilahirkan untuk hidup dalam keadaan yang susah. Untuk hidup bila dah lahir kat bumi ni, dia tak mau pun hidup dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang sengsara. Semua orang nak bahagia. Tahukah kita kebahagiaan sebenar, kebahagiaan yang hakiki adalah bila mana kita dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang paling indah, tempat yang paling diidamkan oleh kita seluruh umat Islam, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syurga ni juga kita hanya akan dapat bila mana kita bila mana kita taat pada perintah Allah dan juga Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, iaitu percakapannya, memberi makan orang yang lapar, dan juga teruja bila mana Ramadan hampir. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Okey, berpandukan hadis yang saya sebutkan tadi, terdapat 4 golongan manusia yang mana syurga rindu dekat dia. 4 golongan manusia ni apa dia? Yang pertama sekali, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang pandai baca Al-Quran. Firman Allah yang pertama pada Nabi Muhammad SAW bukanlah tentang iman, bukan tentang Islam dan juga bukan tentang hal-hal yang lain, tetapi melainkan ayat tentang pentingnya membaca. Membaca Al-Quran juga mempunyai darjat yang khusus untuk orang-orang yang istiqamah dengan membaca Al-Quran. Orang-orang yang selalu baca Quran, orang-orang yang selalu istiqamah dengan Al-Quran, hari-hari dia baca Al-Quran, ada darjat yang khusus Allah Taala tentukan, Allah Taala tetapkan untuk golongan yang macam ni. Seterusnya, bantu di yaumul hisab, iaitu hari perhitungan. Al-Quran juga dapat bantu kita dekat akhirat nanti, dekat yaumul hisab. Dia bantu macam mana? Dengan jadi saksi kita lah. Bila kat dunia ni kita guna Al-Quran untuk panduan hidup kita, kita selalu baca Al-Quran, hari-hari kita dengar Al-Quran, kita isi masa lapang kita dengar Al-Quran, dekat akhirat nanti Al-Quran ni lah yang akan jadi saksi untuk kita. Dia yang akan bantu kita dekat yaumul hisab, dekat hari perhitungan. Selain membaca, mempelajari dan mengamalkannya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Selain daripada baca Al-Quran, kita juga digalakkan, diharuskan untuk beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran. Setiap isi kandungan Al-Quran, kita sebagai Muslim kena kaji, kena belajar dan juga kena amal apa sahaja yang ada dalam Al-Quran. Itu adalah yang pertama, golongan yang pertama yang dirindui oleh syurga. Golongan yang kedua pula, yakni orang yang menjaga lisan. Menjaga lisan ni apa dia? Menjaga lisan ni adalah orang yang menjaga percakapan dia. Percakapan kita ni boleh jadi perkara yang kebaikan dan juga boleh jadi perkara yang buruk. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita ni menunjukkan diri kita tu macam mana. Kalau perkataan yang keluar daripada mulut kita ni perkataan yang elok, perkataan yang baik, itu menggambarkan diri kita seorang yang baik. Dan sebaliknya lah, kalau mulut kita ni selalu duk sebut perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tak elok,
Yang tu juga menggambarkan diri kita tu macam mana, hati kita tu juga macam mana. Okay? Nabi pesan, jangan sebut keburukan orang, jangan kata dekat orang, sebab boleh jadi mereka yang dikata itu lebih baik daripada orang yang mengata. Nabi dah pesan dah, kita tak boleh kata dekat orang, tak boleh mengumpat orang, sebab boleh jadi orang yang kita umpat tu lebih baik daripada diri kita sendiri. Nabi juga berpesan, jangan cela orang dengan memanggil gelaran yang tidak baik. Jangan prasangka ataupun fitnah, sesungguhnya kedua-duanya mendatangkan dosa. Dari mulutlah terjadinya, terputusnya silaturahim. Sebab tu Nabi pesan sangat-sangat suruh kita sebagai umat Islam untuk jaga percakapan kita. Sebab dari mulut ni juga adalah terputusnya persaudaraan kita dengan umat Islam yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang tu selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Nabi dah sebut dalam hadis, iman seseorang tu tak sempurna selagi mana dia tak kasih dekat saudara dia seperti mana dia kasih diri dia sendiri. Selagi mana dia tak sayang saudara dia seperti mana dia sayang diri dia sendiri. Jadi kalau kita nak sempurna iman kita, kita kena kasih saudara kita, kita kena sayang saudara kita macam mana kita sayang diri kita sendiri. Yang tu yang kedua, golongan yang dirindui syurga. Seterusnya yang ketiga, golongan yang ketiga yang dirindui oleh syurga ialah orang yang memberi orang lain makan. Ini orang yang dermawan lah. Orang yang gemar memberi, membagi rezeki dan juga bagi makan orang yang lapar. Bila ada rezeki lebih, bila ada makan, ada duit lebih sikit, kita belanja orang makan, kita bagi fakir miskin makan, kita bagi orang-orang yang memerlukan. Yang tu adalah amalan yang sangat dipandang oleh Allah, bahkan antara amalan yang utama yang Allah suka. Dan juga Allah juga menolong hambanya yang menolong hambanya yang lain. Allah Ta'ala bantu kita bila mana kita bantu orang yang lain, kita mudahkan urusan orang, kita bantu orang lain, kita bantu orang susah. Dalam masa yang sama juga Allah hadirkan pertolongan untuk kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Sebab tu Nabi pesan, banyakkan bantu orang susah, banyakkan bantu anak-anak yatim, banyakkan bantu orang-orang yang memerlukan. Sebab bila kita mudahkan urusan orang, bila kita bantu orang, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita seharian, insya-Allah. Sebagai seorang Muslim juga, kita diwajibkan untuk bayar zakat sebagai supaya rezeki yang kita dapat berkat dan sebagai infak kita kepada orang yang lebih berhak. Kita orang Islam wajib bayar zakat supaya rezeki yang kita dapat tu kita dapat bahagikan kepada orang yang lebih berhak, sebagai infak kita lah untuk orang-orang yang lebih memerlukan. Seterusnya yang keempat, golongan yang dirindui oleh syurga dirindui oleh syurga ialah berpuasa di bulan Ramadan. Dia teruja nak sambut bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan nak mai, dia seronok, dia raikan kedatangan Ramadan. Berpuasa ni juga adalah amalan yang istimewa, yang merupakan amalan yang Allah Ta'ala sangat pandang, yang Allah Ta'ala tengoklah dibandingkan dengan amalan yang lain. Firman Allah Ta'ala yang membawa maksud, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, kerana ia hanyalah untukku dan akulah yang akan beri ganjaran padanya secara langsung. Okey, orang yang berpuasa ni adalah orang yang dipandang oleh Allah, sebab kita bila puasa, kita bukan saja tahan diri kita ni pada makan dan minum, tetapi kita tahan diri kita ni daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang sia-sia. Dan juga puasa ni juga dapat didik diri kita ni supaya terhindar daripada perkara-perkara yang melalaikan. Itulah 4 golongan yang mana yang dirindui oleh syurga. Yang pertama tadi, orang yang rajin baca Al-Quran, dia isi masa dia dengan Al-Quran, selalu belajar Al-Quran.
Yang kedua adalah orang yang menjaga lisan, menjaga percakapannya. Nak cakap dengan orang, kita fikir dulu sebelum bercakap. Kita fikir apa yang kita nak cakap tu sakitkan hati orang ke tak. Yang tu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang dermawan, orang yang selalu bagi rezeki dekat orang, orang yang selalu kongsi rezeki dengan orang yang selalu bagi orang makan, orang yang selalu belanja orang makan. Yang tu yang ketiga lah. Dan yang keempat, yang last sekali, teruja bila mana Ramadan nak mai. Dia teruja, dia seronok bila bulan puasa nak mai. Jadi yang tu adalah 4 golongan manusia yang dirindui oleh syurga. Kesimpulannya kat sini, keempat-empat golongan manusia yang dirindui oleh syurga ni merupakan perkara-perkara yang selalu kita buat, yang selalu kita lakukan sebagai seorang Muslim. Tetapi kita tak sedar, kita tak tahu bahawa perkara tu merupakan perkara yang sangat dipandang oleh Allah. Dan syurga pun doa supaya orang-orang yang macam ni, 4 golongan orang macam ni masuk ke dalam syurga. Jadi sama-samalah kita beramal dengan perkara-perkara ni dan perkara-perkara yang lain juga yang mendekatkan kita dengan Allah SWT. Semoga perakhiran hidup kita akan mendapat keredaan dari Allah SWT dan juga dikurniakan Allah syurga Allah yang sangat luas, yang sangat indah, insya-Allah. Moga-moga dengan apa yang saya kongsikan ini sedikit sebanyak menjadikan kita seorang hamba Allah yang lebih mulia, seorang hamba Allah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.